Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, kita masih lagi pada soalan bahagian A. Okey, ini soalan nombor 9. Okey, soalan nombor 9. Alright. So ini soalan ni berkaitan dengan set data. Okey. Jadual 2 menunjukkan satu set data. Okey. Okey, ada berapa data ni? Okey, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Okey, ada 16. Okey, ada 16 Ada 16 bilangan data. Okey. Kalau kita perhatikan di sini, data ini dia tidak disusun dalam ikut turutan lah. Dia agak berterapur sikit kat situ. Okey. Jadi soalan ni dia kata berdasarkan data bina satu plot kotak. Satu plot kotak. Dia tekan 4 belajar dulu. Okey, seterusnya hitung julat antara kuartil bagi set data tersebut. Okey. Jadi bila tiba soalan macam ni, lebih mudah seandainya awak susun dia lah. Susun dia mengikut turutan. Kalau kita susun dekat sini, so kita ada paling kecil. So paling kecil ialah 21. Okey. Okey, paling kecil 21. Okey. Lepas 21 kita ada 22. 22 dengan 22, 25, 26 Okey, 22, 25, 26. Okey. Kemudian kita ada 20 lebih. Ada sini 27, 28. Okey. 27, 28, 30. Okey, 29 tak ada kan? Okey, 30 diikuti 32, 30, 32, 34, 36. Okey, 30, 32, 34, 36. Okey. Kemudian kita ada 38 dan 39. Okey. 38, 39. Alright, kemudian kita ada 40 dan 42. Okey, 40, 42. Kemudian last sekali 44 dan 46. Okey. 44 dan 46. Alright, okey. So maknanya yang paling kecil adalah 21, paling besar ialah 46. Okey. Okey. Jadi awak kena faham kat sini, okey, paling kecil 21 minimum, paling besar maksimum 46. Okey. Jadi bila dapat macam ni sebenarnya, okey, awak dah boleh dapat kat sini tau. Awak boleh letakkan titik paling kecil dan titik paling besar pada rajah ni. Saya pakai warna merah lain nak bagi nampak. Okey, 21. Kalau kita tengok dekat sini, awak punya graf ni, skala berapa dia pakai? Tengok kat sini ini 20, ini 25. Okey, ada 10 petak kecil. So bermakna setiap 2 petak kecil mewakili 1 unit. So jangan salah letak titik ya. So 21 kat mana kedudukan 21? So 21 mestilah di sini. Ni 21. Okey. Kemudian yang paling besar tadi berapa? 46. So 46 kat mana? Ni 45. So 46 mesti di sinilah. 2 petak mewakili 1. So sini 46. Okey. Kemudian apa yang perlu kita kenal pasti? Kita perlu kenal pasti di mana letaknya median. Median ni apa? Median ni nilai yang di tengah-tengah. So, tadi berapa bilangan data? Ada 16. Bila 16 maknanya tengah-tengah dia. Kiri 8, kanan 8. Okay. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sebab dia bilangan dia genap. So tengah-tengah dia kat sini. Betul tak kan? Ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. So maknanya median ni berapa? Tengah-tengah antara 32 dengan 34. 32 tambah 34 bahagi 2. So tengah-tengah ni adalah 33. 32 tambah 34. Baik, dapat nampak 32, 34 tengah-tengah dia apa? Tengah-tengah ialah 33. So median ialah 33. So kena tanda 33 tu dalam ni. 33 mal 33. Ni 30, 2 petak 31, 2 petak 31, 2 petak 32, 2 petak 33. Okey, so sini median. Okey, sini median. Okey. Kemudian kita perlu tandakan apa pula? Kita perlu tandakan
kuartil pertama. So, kuartil pertama kat mana? Kuartil pertama ialah di sini. Tengah-tengah pada bahagian median ni, sebelum median. Tu kuartil pertama. So, tengok ni. Sebelum median ni ada berapa nombor? Ada 8. So, bila 8 bahagi 2, tengah-tengahnya ialah sinilah. Sini. Antara 4 depan, 4 belakang. So, tengah-tengah. So, antaranya tengah-tengah lah antara 26 dengan 27. So, makna K1 ialah 26 tambah 27 bahagi 2. Iaitu 26.5. Okey. Manakala kuartil ketiga letaknya kat mana? Kuartil ketiga pula dekat bahagian belakang ni. Dekat bahagian belakang sinilah. Maknanya yang kat belah sini ni. Antara sini. Jadi sebab dia 8 juga kan. So, bila 8 bahagi 2. So, tengah-tengah dia dekat sini. Ni tengah-tengah dia. Kan? Antara 39 dengan 40. So, kalau kita kira 39 tambah 40 bahagi 2. So, kuartil ketiga ialah 39.5. So, yang ini pun kena tandakan. Jadi, kuartil pertama 26.5. So, mana 26.5? Kita masukkan kat sini. Saya pakai warna hijau lah nak bagi nampak 20. Berapa tadi? 26.5. So, ni 25. Ni 25. 26 sini. 27. So, 26.5 dekat sini. Besarkan sikit 26 dekat sini. Ni 26.5 dekat sini. Ni 26.5. Okey. Kemudian lagi satu dia apa? Kuartil ketiga apa tadi? Kuartil ketiga adalah 39.5. So, 35 sini. 36. 37. 38. 39. Ni 40. 39.5 dekat sini. Ni 39.5. Okey. Siapa nak buat dengan titik-titik ni? Okey, awak kena buat garisan dia. Pakai warna purple lah nak bagi nampak. Okey, awak kena buat garisan macam mana? Ingat lagi ke tidak? Okey. So, ni awak kena buat garisan macam ni. Antara titik minimum dengan kuartil pertama, garis macam ni. Antara kuartil ketiga dengan maksimum macam ni. Okey. Kemudian, pada garisan ni, okey, awak buat petak. Okey. Ini sampai sini. Yang menghubungkan kuartil pertama dan ketiga Okey, petak tadi pun sama. Betul dia, tak nampak ni. Okey. Lepas tu sambung sini. Okey. Dan di sini. Median ni pun sama. Okey. Ya, ni. Plot kotak. Okey. Sebelum kita terlupa, dah buat bina plot kotak, dah bina dah plot kotak ni. Seterusnya hitung jumlah antara kuartil. Kita dah tahu tadi kuartil. Okey. Okey, faham tadi tu cara nak lukis plot kotak. Okey, ini minta julat antara kuartil. So, macam mana nak kira julat antara kuartil? Julat antara kuartil, formula dia ialah nilai kuartil ketiga tolak nilai kuartil pertama. Kuartil ketiga tadi ni 39.5. Kuartil pertama 26.5. So, dapat jawapan berapa? 13. Okey. Tu. Tu cara jawab soalan ni. Senang je sebenarnya. Cuma kadang kita lupa kan. Okey. Jadi, bila saya tak langsung kita ulang kaji lah. Anda tahu soalan macam ni keluar kan. Okey, soalan yang ke-10 ataupun soalan yang terakhir dalam bahagian A. Okey. Ni. Saya perhatikan beberapa soalan percubaan negeri-negeri lain. Soalan ini keluar. Ini kalau dulu soalan ni keluar dalam kertas 1. Okey. Dalam 2 ataupun 3 soalan. Sekarang ni dia keluar dalam kertas 2. Ini tajuk apa sebenarnya? Ini sebenarnya tajuk ubahan. Dia kata 5 ni sebenarnya. Dalam bab-bab yang pertama itu. Okey. So, soalan ni sebenarnya fahamkan. Awak kena ubah daripada bentuk penyataan bahasa macam ni dalam bentuk ayat matematik lah. Okey. Tengok
arus elektrik yang diwakili oleh I lah, ampere, berubah secara langsung dengan kuasa P, ya. Kuasa diwakili dengan P dalam bentuk watt dan secara songsang dengan voltan iaitu V. Okey, sebenarnya ayat ini awak kena ubah dalam bentuk bentuk ayat matematik lah. Okey, tengok Jadi I tu awak buat I, simbol berubah, ni simbol berubah. Secara langsung maknanya dia dekat atas. P tu kan. Dan secara songsang. Songsang maknanya dia jadi pecahan. Dia dekat belah bawah. Dia wakil apa? V. Okey, ni. Ini dia punya ubahan dia. Okey. Kemudian, ayat dalam bentuk ubahan ni, awak kena ubah dalam bentuk persamaan. So, bila bentuk persamaan, maknanya sama dengan lah simbol ubahan ni, kita tukar kepada I, jadi sama dengan. Bila ada sama dengan, awak kena tambah satu ni. Pemboleh ubah iaitu K. K, P dengan V tu kekal lah. P per V. Okey. Kenapa? Okey, tu nanti saya terangkan. Kita tengok dekat sini, pada ayat yang seterusnya, maklumat dia bagi pada ayat seterusnya, diberi bahawa sebuah kerusi penghawa dingin dengan kuasa 200 W, 200 watt. So, kuasa ni merujuk kepada P, power tadi. So, maklumat di sini ialah power bersamaan dengan P bersamaan dengan 2000 watt. Okay. Kemudian dia bagi voltan 240 V. So, ini merujuk kepada V. Okay. So, V 240 dengan menggunakan arus elektrik. Arus elektrik iaitu I lah kan. So, 20A. So, I dia bagi kat sini 20. Awak kena faham keyword dia. Nampak tak ni? Saya ulang balik. Arus elektrik. Nampak ni? Arus elektrik ialah I. Sebab tu saya buat I. Okay. Kemudian nampak ni. Voltan. Voltan merujuk kepada V. Kuasa merujuk kepada P. Okay. So, ni. Daripada sini sebenarnya nampak tak? Nilai P ada. P. Kita boleh gantikan. V. Kita boleh gantikan. I. Kita boleh gantikan. Daripada sini kita akan dapat K. So, kita masukkan dalam ni. Kita masukkan dalam ni. So, I adalah 20. Okay. K kita tak tahu. P adalah 2000. Maka V adalah 240. Daripada sini kita boleh dapat nilai K sebenarnya. Okey. Jadi K bersamaan, nampak ni bahagi, pindah dia akan jadi darab 240. Yang ni belah atas, pindah dia akan jadi bahagi 2000. So akan dapat nilai K. Apa nilai K? Ni awak tekan je lah kalkulator. 20 kali 240 bahagi dengan 2000. So dapat K 2.4. So, dalam keadaan ini, awak gantikan K ni, 2.4 ni, dalam persamaan ini. So, maknanya I sama dengan 2.4 okay, P per V. Okay, so, daripada sini, tak selesai lagi ni. Sebab soalan dia bagi ayat yang seterusnya, nampak tak? Okay, saya padam yang ni tadi. Tengok ayat yang terakhir. Hitung. Hitung apa? Arus elektrik. Arus elektrik apa? Arus elektrik ialah I. Maknanya hitung I. Okey, hitung I yang digunakan oleh pembesar suara dengan kuasa 100 watt, voltan 240. So, maknanya dia bagi maklumat P 100, V 240. So, daripada yang ini ni, daripada, okay, saya kecilkan sikit. So, daripada yang ini ni, awak dah dapat ni tadi kan? Iaitu I sama dengan 2.4 P per V. Okay. Daripada yang sini ni, awak kena masukkan nilai untuk dapatkan I tu. So, I sama dengan 2.4. P-nya adalah 100. V-nya adalah 240. So, maka I sama dengan 2.4 darab 100 bahagi dengan 240. So, akan dapat I sama dengan 1. Okay. Soalan ni 3 markah. Okay. 1 markah di mana awak dapatkan nilai K. Okay. Ni tadi K. Okay, saya highlight sikit. Okay. Ni K. Nak dapatkan K kat sini dengan berpandukan maklumat yang pertama. So, akan dapatlah nilai K kat sini.
Okey, lepas dapat nilai K, gantikan K dalam persamaan ni I sama dengan, asalnya kan I sama dengan K P per V kan. Okay, gantikan K dengan apa yang awak dapat ni tadi. Okay, hasil daripada sini pula membantu untuk menyelesaikan. Biasanya soalan ni akan dekat akhir ni lah. Dia akan bagi dekat akhir ni. Daripada maklumat tu, soalan CI. So, masukkan ni. Okay, so akan dapat jawapan kat situ. Ya. So, ada percubaan negeri lain yang banyak soalan ubahan ni. Okay, 3 markah. InsyaAllah boleh buat tu. Ya, okay. Jadi, itu untuk bahagian A. Okay, saya nak awak tengok soalan-soalan ni, cuba buat, fahamkan. Kalau ada soalan pada negeri lain yang perlu ni, boleh screenshot soalan. Masuk dalam grup WhatsApp. Kita bincangkan. Nanti saya hantar video juga. Okay, terima kasih.